Assalamualaikum semua. Hari ini keluarga 69 nak bercerita tentang hak dan tanggungjawab suami. Tapi sebelum pergi lebih jauh, jom kita berkenalan dengan keluarga ini dahulu. Ini Pak Abu. Ini pula Cik Kiah. Alah, Cik Kiah yang viral tu. Mereka hidup bahagia dengan 3 orang anak mereka, Mariam, Qasim dan Saodah. Dalam keluarga ini, Pak Abu adalah suami. Segala tanggungjawab besar keluarga ini bertimpa di atas bahu Pak Abu. Kenapa mesti Pak Abu yang jadi ketua keluarga bukan Cik Kiah? Pak Abu dipilih sebagai ketua keluarga kerana beliau merupakan seorang lelaki dan kebanyakan tanggungjawab itu terletaknya pada bahu lelaki. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu kan dipilih menjadi pemimpin bagi wanita. Lebih-lebih lagi untuk memimpin tulang rusuk yang bengkok ini. Masa mula-mula kahwin dulu kan, Pak Abu yang kena bagi Cik Kiah mahar. Alah yang orang Melayu duk sebut mas kahwin tu. Abu bin Alias. Saya. Aku nikahkan dikau dengan Rokiah binti Seman dengan mas kahwinnya RM22.50 tunai. RM22.50 itulah mahar kawan-kawan. Setelah sahnya akad, maka Pak Abu wajib memberikan nafkah kepada Cik Kiah, tempat tinggal, pakaian, makan dan minuman serta khidmat pertolongan. Ada berapa hak-hak seorang suami? Ada 3 kan? Ada 3 hak Pak Abu yang perlu Cik Kiah fahamkan. Yang pertama, Hak ketaatan. yang kedua Tinggal di tempat tinggal yang telah disediakan. dan yang ketiga. Hak untuk memberi didikan pada isterinya. Baiklah. Untuk tim Pak Abu, tumpukan perhatian anda pada hak-hak anda. Dan Cik Kiah and the gang, dengar elok-elok ya, hak-hak. Hak ketaatan. Mengapa isteri perlu taat pada suami? Kerana suami telah membelanjakan sebahagian harta pada isteri, iaitu dengan memberi nafkah. Jika sebelum ini Cik Kiah tinggal bersama ayahnya, Cik Kiah wajib taat kerana ayahnya yang telah membelanjakan makan minum, pakaian, berikan didikan dan tanggung dosa pahala Cik Kiah. Tapi selepas berkahwin, ketaatan itu berpindah kepada Pak Abu. Pangkat Pak Abu bukan biasa-biasa tau. Kedudukan Pak Abu lebih tinggi dari ibu ayah Cik Kiah. Dosa pahala Cik Kiah mula ditanggung Pak Abu selepas berkahwin. Isteri wajib beri ketaatan sepenuhnya pada suami sebagai balasan kepada tanggungjawab suami beri nafkah pada isteri. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, ini kisah benar tau. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah hari raya, Rasulullah bangun menuju golongan wanita untuk menasihati dan mengingatkan mereka mengenai akhirat. Lalu Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kamu semua kerana kebanyakan kamu adalah kayu api neraka Jahannam." Tiba-tiba ada seorang wanita yang duduk antara lainnya, pipi wanita itu berubah menjadi kehitaman. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Kerana golongan kamu banyak mengeluh dan tidak taat pada suami." Ya kawan-kawan, wanita ramai di neraka kerana tidak taat pada suami. Maka Cik Kiah and the gang, taatlah pada suami selagi mana segala yang diperintahkan itu selari dengan syarak. Tapi, level mana Cik Kiah and the gang kena taat pada suami? Jom dengarkan pesanan UAI ini. Kalau tengah masak, bengak laki panggil, lepa periuk, gi kat laki dulu. Tengah guna mesin basuh baju, laki panggil, terajang mesin basuh. Utamakan suami dulu. Faham? Tengah tu siang ikan, basuh ikan, lepa ikan, suami panggil dulu. Kerana suami kita lebih besar kuasanya daripada raja di dalam dunia ini. Mari kita lihat hak suami yang seterusnya, iaitu Qoral fil bait. Apa yang dimaksudkan dengan Qoral fil bait? Siapa tahu kat sini? Okey, Qoral fil bait bermaksud isteri perlu tinggal tetap di tempat yang disediakan oleh suami. Sebagai contoh, Pak Abu ada rumah
Kemudian Pak Abu berkahwin dengan seorang wanita iaitu Cik Kiah. Lalu Pak Abu pun bawa Cik Kiah tinggal di rumah Pak Abu. Maka Cik Kiah wajib ikut dan tinggal bersama Pak Abu. Wajib tahu, no kompromi. Cik Kiah kalau nak keluar rumah kena bagi tahu Pak Abu. Minta izin dululah maksudnya. Sebab Cik Kiah dah jadi isteri Pak Abu. Dan Cik Kiah ni kalau nak keluar, dia kena tahu dia perlu jaga diri, jaga aurat, jaga maruah suami, jaga tingkah laku sebab dah jadi isteri orang. Kalau tak jaga semua benda ni, kemungkinan akan mendatangkan fitnah kepada dia dan suaminya Pak Abu. Kalau Cik Kiah nak keluar bekerja, wajib ada izin Pak Abu tahu. Sebab kalau Pak Abu izin, bolehlah kerja. Kalau tak ada izin, tak boleh kerja. Kenapa pula Cik Kiah sibuk nak cari rezeki nak kerja? Kan tu tanggungjawab Pak Abu sebab Pak Abu suami. Ya, betul. Memang tu tanggungjawab Pak Abu. Tapi sudah lumrah kehidupan dan desakan hidup serta taraf ekonomi dan pelbagai komitmen kena bayar. Sebagai contohnya apa? Bil api, bil air, kereta, rumah, susu, pampers, anak. Tu belum lagi dengan anak-anak yang nak bersekolah. Semua perlu bayar ya tuan-tuan. Tak ada yang free kat dunia ni. Jika isteri menuntut untuk keluar cari rezeki, untuk bantu suami mencari rezeki, boleh. Tapi dengan syarat, isteri kena redha nak bantu suami. Dan suami pula kenalah bagi izin untuk isteri itu bekerja. Faham ke tidak? Okey, kalau Cik Kiah ni nak keluar juga bekerja, Cik Kiah perlu mematuhi beberapa perkara. Iaitu, yang pertama, Cik Kiah kenalah niat untuk dapatkan rezeki yang halal. Pekerjaan yang dipilih pula tak boleh bertentangan dengan syarak. Dan tempat kerja Cik Kiah tu tak ada halangan untuk solat. Cik Kiah juga perlu cakna dengan aurat dia. Kena tutup aurat dengan sempurna. Dan bila Cik Kiah bekerja, wajib jaga maruah suami. Dan paling penting juga Cik Kiah bila dah kerja kena seimbangkanlah tugas di rumah dan tugas di tempat kerja. Jangan sampai sebab bekerja tu rumah ke mana, suami tak ke mana. Kan kesian macam tu. Pak Abu pun bila isteri dah bekerja, janganlah ingat tanggungjawab tu dah 100% pada bahu isteri. Cik Kiah tu hanya bantu. Suamilah yang perlu menjadi pemandu utama untuk mencari punca rezeki bagi keluarga. Dapat sesuatu tak daripada cerita ni? Hak ketaatan sudah, hak Qarar fil bait pun sudah. Yang terakhir iaitu hak yang ketiga, hak memberikan didikan. Suami perlu mendidik isteri, menentu isteri mengikut acuan yang dimahukan. Mengajarkan isteri apa itu ilmu agama dan apa itu ilmu rumah tangga. Mengapa suami berhak memberi didikan kepada isteri? Kerana dosa pahala isteri ditanggung suami. Isteri tak tutup aurat, suami wajib ajar tutup aurat. Isteri tak pandai solat, suami kena ajar solat. Bab-bab fardu ain ini suami wajib ajar. Kenapa ilmu agama ini wajib diajar? Kerana rumah tangga tidak berseri tanpa suluhan agama. Apa nak buat kalau Pak Abu ni tak pandai nak ajar Cik Kiah? Pak Abu perlu beri izin kepada Cik Kiah untuk ke kelas-kelas agama. Sekarang dah banyak alternatif untuk kelas-kelas agama mengikut kemampuan Pak Abu. Kalau Pak Abu mampu memberikan kelas 1,000 sebulan untuk Cik Kiah, bolehlah. Ataupun kalau Pak Abu mampu RM60 sebulan je untuk kelas Cik Kiah, tak apa. Yang penting itu adalah ilmu dan Cik Kiah pun dapat amalkan. Didik ilmu agama pun sudah, ilmu rumah tangga pun sudah. Tapi Cik Kiah ni spesies yang ketegak sangat. Puas Pak Abu fikir apa lagi nak dibuat supaya Cik Kiah ini kembali taat. Maka jangan tinggal Quran Pak Abu. Quran dah sedia cantik dah. Panduan untuk penteras isteri-isteri yang tak dengar kata. Buka surah An-Nisa ayat 34.
dan buka mushaf muka surat 84. Perhati molek ayat awal sampai akhir. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Isteri tak taat, dah asingkan tempat tidur tak lut juga. Susah benar nak kembali taat pada suami ya Cik Kiah. Jadi dalam ayat ini, suami diberi hak untuk memukul isteri dengan tujuan mendidik, bukan mencederakan. Suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak melukakan. Tidak memukul pada bahagian wajah, kepala kerana nak menjaga kemuliaannya. Dan juga tidak memukul pada kawasan yang berkaitan dengan kecantikan seperti perut dan juga dada kerana dikhawatiri boleh mendatangkan kecacatan atau kematian. Pak Abu juga tidak boleh memukul menggunakan alatan yang keras dan berbahaya seperti tongkat dan juga besi. Imam Syafi'i sudah berpesan, jika isteri cedera atau meninggal dunia kerana pukulan tersebut, maka suami perlu membayar ganti rugi kerana suami hanya boleh menggunakan haknya untuk mendidik dengan syarat terjamin keselamatan isteri. Dan pendapat ini juga turut dipersetujui oleh Imam Abu Hanifah. Jadi ingat ya Pak Abu, tujuan pukul isteri kerana mendidik, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menzalimi, bahkan jauh sekali untuk membahayakan keselamatan Cik Kiah. Okey, selesai bab hak suami. Mari kita lihat tanggungjawab suami apa pula ya? Okey, secara generalnya tanggungjawab suami ni terbahagi kepada 3 bahagian. Siapa kat sini para suami yang tahu bahagian tersebut? Okey, tak apa. Sekarang saya kongsikan. Bahagian yang pertama adalah tanggungjawab suami kepada isteri. Kedua, tanggungjawab suami kepada anak-anak. Jangan reti buat anak-anak je, tanggungjawab tak tahu. Okey, dan yang terakhir, tanggungjawab suami kepada ibu bapa. Sama ada ibu bapa tu tinggal berasingan ataupun tinggal bersama. Baik, kita pergi kepada tanggungjawab pertama, iaitu tanggungjawab Pak Abu terhadap Cik Kiah. Ada 5. Yang pertama, suami bertanggungjawab bagi mahar, nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir ini termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal dan khidmat pertolongan suami. Menjaga emosi isteri juga merupakan nafkah batin yang perlu dipenuhi suami. Yang kedua, suami perlu bersikap adil sekiranya Pak Abu menghadiahkan Cik Kiah madu. Adil ini bukan setakat giliran semata. Bukan juga bila Cik Kiah mendapat Ferrari sebiji, maka madu Cik Kiah pun mendapat Ferrari sebiji. Namun adil di sini mengikut keperluan isteri-isteri. Kalau anak 3 orang rumah kondo jadilah. Kalau anak 11 orang semidi tu okeylah. Yang ketiga, suami kena mendidik dan sentiasa menasihati isteri. Ingat ni Pak Abu, Cik Kiah and the gang ini dari tulang rusuk yang bengkok. Kenalah selalu ingatkan biar di jalan yang lurus. Yang keempat, sebelum Pak Abu meninggal, dia kenalah tinggalkan wasiat. Kalau tak nanti kan bergaduh pula anak beranak. Yang kelima, Pak Abu juga perlu menjaga harta Cik Kiah. Jangan guna harta Cik Kiah tanpa kebenarannya. Berdosa tau. Seterusnya tanggungjawab Pak Abu kepada 3 orang anaknya, Maryam, Kasim dan Saudah. Yang pertama, sebagai seorang ayah,
Pak Abu seharusnya membuat pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, Pak Abu seharusnya bergembira dengan setiap kelahiran anak baru. Maryam baru lahir. Pak Abu kena happy menyambut walau jauh di sudut hati Pak Abu ini teringin anak sulung lelaki. Yang ketiga, Pak Abu kena berikan nama-nama yang baik kepada anak-anak. Maksud yang baik-baik kerana nama ini sebagai lambang peribadi dan doa ibu bapa kepada anak-anak ini. Kalau kita bagi nama anak Siti Corona, Puteri Kuantarina, macam mana jadi doa tu? Yang keempat, mendidik setiap anak dengan didikan yang sempurna. Bukan sahaja didikan agama, malah didikan ilmu duniawi. Contohnya Pak Abu menghantar anak ke sekolah tapi tak bermakna. Tanggungjawab mendidik diserah bulat-bulat kepada pihak sekolah. Memanglah 60% masa anak-anak seharian di sekolah. Namun perlu diingat didikan itu bermula dari rumah. Pendidikan kehidupan bermula dari rumah. Yang kelima, Pak Abu juga mestilah memberi nafkah kepada anak-anak Pak Abu yang 3 orang itu. Maryam, Qasim dan Saudah berhak mendapat makanan, pakaian dan keperluan mereka. Dan yang terakhir, Pak Abu mestilah mengakikahkan setiap anaknya, iaitu 2 ekor kambing untuk si Qasim, 1 ekor kambing untuk si Maryam dan 1 ekor kambing lagi untuk si Saudah. Dan tanggungjawab Pak Abu yang terakhir iaitu tanggungjawab kepada ibu bapa Pak Abu. Pak Abu wajib berbuat baik kepada ibu bapanya meskipun Pak Abu dah berkahwin dengan Cik Kia, dengan memuliakan mereka, berbakti dan menjaga kedua ibu bapanya, mendoakan kebaikan buat mereka dan menyayangi mereka seperti mana mereka menyayangi Pak Abu selama ini. Macam mana semua? Faham ke tak? Harap para suami tu dapat faham lah ya. Okey, secara ringkasnya, seorang suami itu perlu ada 3 hak dan juga 3 tanggungjawab. Okey, jom kita ulang sama-sama. 3 hak suami adalah: yang pertama, ketaatan dari isteri. Kedua, isteri itu perlu tinggal di tempat yang telah disediakan oleh suami. Dan hak bagi didikan kepada isteri. Okey, 3 tanggungjawab suami pula adalah: yang pertama, suami perlu bertanggungjawab kepada isteri. Yang kedua, suami perlu bertanggungjawab kepada anak-anak. Dan yang terakhir, suami juga perlu bertanggungjawab kepada ibu bapa, sama ada mereka tinggal bersama atau tinggal berasingan. Secara kesimpulannya, suami perlu menjalankan tanggungjawabnya dan haknya dengan sebaiknya. Kerana perkahwinan ini ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan dan suami adalah nakhoda yang memandu pelayaran tersebut membawa keluarga ke destinasi impian syurga firdausi impian semua manusiawi. Demikianlah penerangan mengenai hak dan tanggungjawab suami. Dengan ini, keluarga 69 mengundur diri. Assalamualaikum dan jumpa lagi.